warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya linki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah diarah mengenalpasti punca hampir 6,000 calon sijil pelajar Malaysia SPM 2022 di Sabah tidak hadir menduduki peperiksaan tersebut yang diadakan pada awal tahun ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jino berkata berdasarkan laporan sebelum ini, hanya seramai 34,461 daripada 40,147 calon yang mendaftar di Negeri Sabah menduduki SPM 2022. Beliau menyatakan perkara itu pada majlis penyampaian anugerah beasiswa cemerlang Negeri Sabah siri ke-34 kepada 40 pelajar yang diadakan di Menara Tun Mustafa di Kota Kinabalu, Sabah. Kelantan akan meneruskan pengangkutan bas secara percuma kepada penuntut Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS untuk pula mengundi pada Pilihan Raya Negeri PRN pada 12 Ogos ini. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri itu bukannya membeli undi, sebaliknya ia merupakan tanggungjawab mereka kepada pelajar yang kekurangan wang untuk pulang mengundi. Kementerian Kewangan MOF sedang memperincikan inisiatif kredit e-tunai sebanyak RM100 kepada rakyat dewasa berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Kementerian itu menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan bahawa bantuan e-tunai tersebut akan dilaksanakan pada suku keempat tahun ini dan bakal memberi manfaat kepada lebih 10 juta penerima merangkumi golongan B40 dan M40. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai, belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati, dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari, sama-sama mendidik diri, tidak bijak urus wang dengan informasi, suka-duka bersama kita temui, jangan-jangan jadi mangsa penipuan, hati-hati apabila berdosa. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Galakan duit best dengan FEN. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim, wa huwa rabbul arshil
kena tahu dan kita kena pegang sungguh-sungguh. Sebab rata-rata orang yang tak nak solat, dia mencari alasan. Dia mencari alasan, dia kata dia tak boleh solat kerana tempat mungkin tak sesuai. Ataupun mungkin dia kata dia tak boleh solat disebabkan dia rasa solat ini perlu dilakukan di masjid ataupun di surau saja. Kan? Ataupun ada lagi kan Syafiq, ada lagi yang saya pernah dengar sendiri, dia kata saya kalau nak solat tak ada sejadah rasa macam tak sah. Dia anggap salah satu sah dia solat itu mesti ada sejadah. Ni ada ni masyarakat kita. Jadi sahabat-sahabat, bengkel ini juga mengupas isu fatwa dan peranan mufti. Sebanyak 6 kertas kerja dibentangkan sepanjang bengkel ini diadakan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona Nizara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita dalam pertemuan Aspirasi 10.1 edisi hari ini di pagi Rabu 2 Ogos 2023 bersamaan 15 Muharram 1445 Hijriyah. Moga baik-baik untuk anda, dan kalau kita laksanakan kerja, jom kita amalkanlah dengan zikirnya, dengan doanya, dengan harapannya, semua niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita teruskan kena bersyukur sebab kalau hidup ini kita banding-bandingkan dengan orang tu dapat ini, orang tu dapat itu, kita tidak akan kenal erti syukur. Sebab Allah kurniakan kepada kita, itulah jalan rezeki kita, dan sentiasa berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapat nikmat yang berpanjangan. InsyaAllah Allah akan hantar rezeki yang kita perlukan. Okey, terima kasih tim Warna Pagi yang dah pun teman-temankan kita sebentar tadi. Nak teruskan lagi perkongsian selama 3 jam sehingga 1 tengah hari nanti, dan selepas ni kita akan dengarkan rancangan Kelvin Bertanya. Kita nak berhibur dahulu bersama dengan Hijaz Rasulullah. Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sallallahu
Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Euforia Islam. Lahad Datu 107.3 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Alhamdulillah. Teruskan lagi bersama Aspirasi 101. Saya Syafiq untuk bawakan lagi program rancangan yang kita akan siarkan di setiap hari Rabu pagi. Nak dengarkan lagi perkongsian rancangan Kelvin Bertanya. Seperti biasa, jom tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Kita sedang siarkan di situ. Anda boleh sama tonton, lihat dan berinteraksi. Kalau ada soalan dan juga pertanyaan, boleh saja hantarkan ke talian konti kita, talian WhatsApp kita 011-29004004 dan juga di Facebook, di YouTube tu ada komen tau dekat situ. Boleh letakkan di ruangan komen tu, letakkan soalan dan juga pertanyaan anda. Okey, dan terus kita nak mengalu-alukan kehadiran bersama tetamu kita yang dah pun berada di talian, iaitu Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang dah pun bersama kita waktu ini. Assalamualaikum Ustaz Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar doktor? Alhamdulillah, sihat. Syukur. Masya Allah. Terima kasih doktor. Masih lagi kekal bersama kita kan. Walaupun di mana saja kalau kita bersiaran kan, kadang-kadang doktor berubah juga. Tengok posisi dia. Okey, pokok masih sama. Kerusi sama kan. Walaupun di mana saja. Tetapi tetap kita punya perkongsian ni nak berikan lagi kefahaman kepada sahabat-sahabat pendengar kita. Masya Allah. Kan doktor? Baik. Di awal doktor, seperti biasa, jom kita nak bersama dengan saudara Kelvin Q. Kita ada tema kita. Apa temanya, apa soalannya, jom kita nak dengarkan apa hajat saudara Kelvin Q kita nak tanyakan soalannya. Silakan saudara Kelvin Q. Hai DJ Syafiq, selamat pagi dan juga selamat pagi kepada Dr. HD dengan rakan pendengar Radio IKIM. So hari ini Kelvin ada soalan, tapi itulah kali ini dia soalan tentang jenazah lah. Bagi rakan yang beragama Islam, boleh ke mereka datang untuk menziarahi jenazah orang yang bukan beragama Islam? Dan macam mana dengan upacara kalau pengebumian dia? Adakah dia boleh attend hanya during waktu prayer ataupun secara keseluruhannya? So apa pandangan yang Dr. HD boleh kongsikan kepada rakan pendengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutamanya nikmat keimanan, ketakwaan, anugerah yang paling berharga di atas muka bumi apabila kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Syafiq kerana sentiasa bersama dengan penonton ataupun bersama dengan pendengar. Semoga Allah merahmati dan meredai. Kepada Kelvin, kita nampak Kelvin tu dia dah potong rambut. Kan kita nampak kemas cumat Kelvin hari ini. Jadi terima kasih juga kepada Kelvin sentiasa bertanya, kepada semua tim kru IKIM, semoga dirahmati dan diredai, dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia Radio IKIM, terus bersama Radio IKIM, semoga kita semua dilimpahi dengan kerahmatan insya-Allah. Amin. Apabila Kelvin bertanya satu soalan yang saya rasa soalan tu sangat menarik.
Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada dalam kalangan kita seseorang yang telah memeluk agama Islam tetapi ahli keluarganya masih belum. Ya. Dan tiba hari kematian, kan? Daripada pihak belah keluarga, soalan ini kebiasaannya akan ditanya, boleh ataupun tidak saya pergi ziarah, boleh ataupun tidak saya pergi ke kubur, boleh ataupun tidak saya nak melihat ibu saya, ayah saya, adik-beradik, keluarga, boleh ataupun tidak. Ini kebiasaan. Ataupun mungkin sahabat-sahabat karib kita, kan, yang kita mungkin ada kaitan bekerja bersama ataupun membesar bersama. Jadi boleh ataupun tidak. Sebelum kita nak jawab boleh ataupun tidak, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang ataupun setiap yang bernyawa pasti, kata Allah, akan merasai kematian. Apapun pangkat dia, apapun darjat dia, apapun kedudukan dia, apapun dia miliki, maka semua yang bernyawa, kata Allah, pasti akan merasai. Merasai ini dia akan tahu tentang detik-detik kematian dia, bagaimana nyawa akan dicabut, bagaimana roh akan keluar daripada badan. Semua mereka, tak kira Muslim ataupun non-Muslim, semua akan merasai kematian. Jadi, persediaan kita ketika mana menjelang hari kematian itu penting. Dan kita doa semoga kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tajuk kita mengenai tentang ziarah menziarahi, iaitu jenazah. Sama ada jenazah itu non-Muslim ataupun Muslim, ataupun mungkin non-Muslim, mereka yang belum masuk dalam agama Allah ataupun belum memiliki hidayah Allah, nak ziarah orang Muslim, boleh ataupun tidak. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat. Ini asas dia, ayat yang ke-13. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Dan kita sentiasa dah dengar dah ayat ni. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Apa Allah sebut? Allah kata, wahai umat manusia. Maknanya Allah seru semua manusia. Allah tak sebut kepada orang beriman saja, Allah tak sebut kepada satu kaum saja. Allah sebut, Allah seru, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami, iaitu Allah, telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Kemudian dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa, bersuku puak, supaya kamu kenal mengenal antara satu sama lain. Maknanya Allah ciptakan dengan pelbagai rupa, dengan pelbagai bahasa, dengan pelbagai bangsa, adalah untuk apa? Kita saling kenal mengenal. Jadi di sini kata para alim ulama, tak salah sekiranya kita nak berkawan, nak bersahabat, nak duduk, nak bersembang dengan orang-orang yang mungkin hatta berlainan agama, berlainan bangsa, berlainan kulit, contoh. Tidak jadi masalah, kerana itulah tujuan Allah menciptakan, supaya kita kenal mengenal, beramah mesra antara satu dengan yang lain. Ini tema keluarga lah, kan, tema kekeluargaan. Sesungguhnya, kemudian Allah tutup ayat ini. Kalau kamu tak kira lah kamu ni warna kulit, warna apa, tinggi ke, rendah ke, bulat ke, kurus ke, kan, lonjong ke, Allah tak tengok pada rupa paras. Tetapi yang Allah lihat, seperti mana dalam hadis, begitu juga dalam ayat ini, Allah kata apa? Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah, orang yang mana? Orang yang bertakwa di antara kamu. Yang paling takwa itulah orang yang disebutkan di dalam ayat ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan duduk di atas kemuliaan. Bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Jadi apa yang kita faham dalam ayat ini, Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim, kita kena tahu bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Dia menciptakan kita dengan pelbagai rupa, pelbagai bentuk, untuk kita saling kenal mengenal antara satu sama lain.
Dan kita kena tahu asas untuk kita nak bermuamalat dengan orang yang belum mendapat hidayah Allah, ataupun kita namakan non-Muslim ataupun bukan Islam. Baik, apa dia asas dia? Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sebut apa? Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik. Allah tak larang langsung kita nak berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Maknanya orang yang bukan Islam, yang tidak memerangi kita, yang tidak memusuhi kita dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman, yang dia tak halau daripada negara kita. Dia duduk dalam keadaan aman, dalam keadaan bahagia. Macam di Malaysia ni, kita duduk dalam keadaan bahagia, dalam keadaan aman, dalam keadaan ada toleransi, dalam keadaan ada perbualan, ada perbincangan, ada perselisihan pendapat pun dalam keadaan terkawal. Maknanya Allah tidak melarang kita berbuat baik, yang pertama. Yang kedua, berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang berlaku adil. Allah kasih kepada orang-orang yang berlaku adil. Jadi dalam ayat ini, Calvin, Islam mengajarkan supaya kita ni sebagai umat Islam, maka kita kena prihatin terhadap manusia. Itu asas dalam Islam. Tak kiralah siapa pun mereka, Islam mengajar bagaimana kita hari ini kita kena prihatin. Sekiranya jiran kita, walaupun mereka bukan Islam, non-Muslim, maka kita kena santuni mereka. Kita tidak boleh mengganggu mereka, tak boleh menyakiti mereka, tak boleh ambil barang mereka. Mentang-mentang kita rasakan, oh sebelah ni bukan Muslim, jadi kita boleh ambil barang. Tidak, Islam tak berikan. Islam tak benarkan. Kita menyakiti, menghina pun Islam tak bagi. Kita tak boleh hina agama orang lain. Itu dalam prinsip Islam. Jadi sebab tu orang Islam kena faham tentang apa yang Allah cuba sampaikan. Inilah sebenarnya mesej dakwah yang Allah nak berikan kepada kita, kerana dakwah ni bukan sahaja dengan perkataan, tetapi disebutkan para alim ulama ad-du'atus shamitun, pendakwah senyap. Dia tak perlu bercakap, tetapi dengan bahasa body dia, bahasa badan dia, dengan akhlak dia, dengan tingkah laku dia, maka menyebabkan orang lain akan tertarik. Kan? Dengan senyumannya, senyum saja orang dah tertarik. Allahu Akbar, indahnya. Bila orang tanya, kan, orang non-Muslim tanya, Ya Allah, kan, dia sebutlah, dia taklah sebut Ya Allah, kan, tapi dia sebut, oh, dia kata, kamu ni selalu senyum, kan. Apa rahsia dia? Rahsia dia katakan kepada mereka, inilah ajaran baginda Nabi SAW. Sebab tu kita kena berbuat baik, kena santuni mereka. Dan Islam juga, Calvin, Syafiq dan sahabat-sahabat pendengar, Islam juga, dia tidak melarang untuk kita berkongsi emosi. Makna berkongsi emosi mungkin kongsi dalam segi kegembiraan. Sahabat kita yang non-Muslim naik pangkat, kita gembira. Kita tak dibenarkan iri hati, kita tak benarkan dengki, kita tak benarkan kita nak jatuhkan dia, kita nak lingkupkan dia, tak dibenarkan. Kita kongsi emosi. Dia berjaya, kita rasa gembira kerana kejayaan dia, kerana kepandaian dia, kerana dia boleh buat dan dia berusaha. Kalau sekiranya ada berlaku kematian, maka Islam juga membenarkan untuk kita berkongsi emosi, bermakna kesedihan. Kan? Sekiranya meninggal ataupun ada kematian dalam kalangan sahabat kita ataupun yang mereka yang kita kenal. Jadi kita berkongsi dan kita mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Jadi ini adalah ajaran Islam yang Islam ajarkan kepada kita supaya kita saling menghormati antara satu sama lain. Ini bukan disebutkan oleh para alim ulama, tetapi disebutkan dalam Quran dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mungkin sahabat-sahabat pendengar tertanya-tanya, ada ataupun tidak baginda Nabi SAW menghormati jenazah yang bukan Muslim? Kita nak tahu
ada ataupun tidak, kerana sebaik-baik contoh sahabat-sahabat pendengar adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena ingat bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana di bumi Madinah, yang mana Nabi memerintah bumi Madinah, dan di dalamnya di sana terdapat golongan Yahudi yang duduk di bawah pemerintah baginda Rasulullah. Alhamdulillah, dalam keadaan aman, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan saling hormat menghormati, dan berapa ramai orang-orang yang bukan Islam masuk ke dalam Islam disebabkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya menjadi sahabat baginda Rasulullah. Banyak cerita-cerita yang kalau kita kongsikan, subhanallah, hebat-hebat cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sabar dalam menghadapi ujian daripada orang yang bukan Islam, dan akhirnya mereka melihat akhlak yang hebat Nabi ni, akhlak yang tinggi Nabi ni, akhirnya mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok antara kisah teladan yang disebutkan oleh di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, iaitu pada satu hari, kan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, dan ada juga yang disebut di dalam Imamul Bukhari di dalam sahihnya, dalam satu hari, marra bina janazatun faqama laha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari jenazah melintasi berdekatan kami. Ada satu jenazah lalu di hadapan para sahabat, dan pada ketika itu ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Nabi bangun dan kami juga bangun. Tiba-tiba bila jenazah tu lalu, Nabi bangun dan para sahabat sebut apa? Dan kami juga bangun. Lalu kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqulna ya Rasulullah, innaha janazatul Yahudi." Kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi bangun dan kami juga bangun, "Ya Rasulullah, yang itu jenazah Yahudi, bukan Islam ya Rasulullah." Sahabat bagi tahu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata baginda Nabi, apabila kamu melihat jenazah, maka bangunlah. Nabi suruh bangun. Tengok jenazah, maka berdiri, bangun. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, kan, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana para sahabat ni, Nabi sebut kepada para sahabat, apabila kamu melihat jenazah, maka bangunlah. Sesiapa yang mengiringinya, maka janganlah dia duduk sehingga jenazah diletakkan. Maka timbul persoalan. Ni timbul persoalan dalam diri kita. Mungkin Syafiq pun mungkin. Macam mana itu kalau jenazah ni boleh ke kalau kita nak buat ritual ataupun dalam agama dia? Maka sahabat-sahabat yang penonton ataupun sahabat-sahabat yang menonton di FB, sahabat-sahabat pendengar, maka ada di sana hadis Nabi yang lain memberitahu, mengkhabarkan kenapa kita kena berdiri. Cumanya sebelum saya nak pergi ke situ, saya nak baca satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Kelvin, ini adalah stand umat Islam. Maksudnya ini adalah pegangan asas umat Islam. Dan kita semua kena tahu bahawa dalam sebuah hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka mereka ni dalam kalangan mereka. Jadi kita hari ni bangun tu ada sebab. Seperti mana Nabi SAW, adakah bangunnya Nabi SAW mengikut agama orang lain, ataupun Nabi bangun tu kerana apa? Maka siapa-siapa yang nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana. Tunggu selepas daripada ini, kita akan sambung insya-Allah apa alasan baginda Rasulullah, kenapa Nabi bangun, ada jawapannya di dalam hadis yang lain insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sama-sama hayati kejap lagi dan terus kekal berada di talian doktor, okey, dan bersama-sama dengan para pendengar, sahabat penonton juga boleh sama-sama kekal di setiap platform media kita. Insya-Allah kita akan teruskan perbincangan menerusi rancangan Kelvin Bertanya pada pagi ini, okey. Berehat seketika kembali selepas ni, kekal di Radio IKIM.
Ibnul Haytham. Abu Ali Muhammad Ibn Hasan Ibn Haytham lahir di Basrah, Iraq pada tahun 354 Hijriyah bersamaan 965 Masihi. Di tempat kelahirannya itulah beliau berusaha mempelajari ilmu dan pada masa yang sama bekerja untuk mencari rezeki. Beliau kemudian merantau ke Ahwaz dan Baghdad untuk menumpukan perhatian terhadap pengajian serta penulisan. Ibnul Haytham merupakan salah seorang ilmuwan yang mencatat pencapaian yang mengagumkan pada usia muda. Beliau juga pernah tinggal di Mesir dan memanfaatkan masanya dengan menyalin buku-buku matematik serta falak di Universiti Al-Azhar. Ibnul Haytham menghasilkan pelbagai makalah dan kitab tentang ilmu matematik, geometri serta algebra, dan yang paling utama ialah karya agungnya yang berkaitan dengan optik, iaitu kitab Al-Manadhir yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Ibnul Haytham menguji setiap hipotesis dengan ujian fizikal atau pembuktian matematik. Bagi menguji hipotesisnya yang menyatakan bahawa cahaya dan warna tidak bercampur di dalam udara, misalnya, Ibnul Haytham mereka bentuk kamera obscura yang pertama di dunia. Ibnul Haytham mencerap apa yang berlaku apabila sinaran cahaya bersilang pada bukaan atau liang kamera obscura dan merekodkan keputusannya. Kamera obscura ini merupakan salah satu reka cipta yang mendorong penghasilan kamera dan fotografi pada zaman moden kini. Segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan Aspirasi 11 dan kita berada di rancangan Kelvin Bertanya. Juga kita sedang bersara langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama sertai kita di situ, like, komen, share banyak-banyak, okey? Dan boleh terus WhatsApp ke talian konti kita kalau ada pertanyaan, persoalan. Taliannya 017129004004 dan menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Seperti biasa kita bersama dengan saudara Kelvin lah, okey, yang bertanyakan soalan dan juga bersama dengan tetamu kita yang dapat menjawab soalan daripada saudara Kelvin, iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. Baik, kita nak teruskan lagi perkongsian kita dan nak bersama dengan tetamu kita Ustaz Dr. HD. Kita bincang dalam tajuk menziarahi jenazah dan tadi doktor ada berikan beberapa rujukan hadis Quran bagaimana Allah dan juga Nabi baginda Nabi Muhammad SAW ada panduan menerusi adab, kaedah apabila kita menziarahi jenazah. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Syafiq, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM. Apa yang kita kupaskan tadi bererti Islam tidak melarang untuk kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada Muslim dan non-Muslim. Kerana bukan disebabkan berlainan agama kita kena mengkasari, menzalimi, menindas, tidak. Kerana dalam Al-Quran sangat jelas, selagi mana mereka tidak mengeluarkan kita ataupun tidak memerangi kita, maka kita kena berbuat baik. Kita kena jaga hak mereka seperti mana kita menjaga hak kita. Ini yang disebutkan dalam ayat suci Al-Quran dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, Syafiq, Kelvin, apa yang cuba saya nak sampaikan, seperti mana dalam hadis Nabi. Tadi Kelvin tanya boleh ataupun tidak. Maka kita dah bagi clue dah. Seperti mana yang di dalam hadis Nabi SAW ketika mana lalu jenazah, satu jenazah, maka Nabi SAW bangun. Maka para sahabat pakat-pakat bangun, pakat-pakat bangkit.
baginda Rasulullah, ya Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi. Maka Nabi SAW tidak menolak dan Nabi tidak orang kata duduk balik dan Nabi terus berdiri. Cumanya hadis ini kita kena faham dalam satu konteks yang lebih meluas. Apa dia? Seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Hadis ni ada kaitan antara satu sama lain. Tadi hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Ni kalau kita baca dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Apa kata Nabi? Ketika mana perarakan jenazah berlalu di hadapan mereka, maka mereka iaitu baginda Rasulullah dan para sahabat berdiri. Maka diberitahu kepada Nabi SAW ni dalam hadis yang lain, ia adalah salah satu ataupun seorang daripada ahli zimmah. Maksud ahli zimmah ni yang mana mereka yang meninggal tu, orang yang meninggal itu adalah orang yang bukan memusuhi Islam, tidak mengeluarkan Nabi ataupun para sahabat daripada rumah, duduk di bawah pemerintahan Islam. Itu ahli zimmah namanya. Maka mereka berkata, jenazah berlalu berhampiran di hadapan Nabi SAW, maka Nabi berdiri. Diberitahu kepada baginda Nabi SAW bahawa jenazah itu adalah jenazah Yahudi, bermakna agama lain, bukan agama Islam. Apa kata Nabi SAW? Alaysat nafsan? Nabi sebut senang je. Nabi tanya sahabat, tidakkah ia satu jiwa ataupun bukankah dia juga seorang manusia? Jadi kita faham bahawa bangunnya Nabi SAW bukan mengikut agama orang lain, tetapi adalah penghormatan kerana manusia. Cumanya sahabat-sahabat pendengar Syafiq dan Kelvin, dalam Islam ni dia ada panduan. Bukan maknanya kita boleh buat seperti mana mereka buat, kita pun nak buat. Kan kita dah baca satu hadis tadi, maknanya kita tak boleh meniru ritual ataupun apa-apa saja yang berkaitan tentang agama. Bangunnya Nabi SAW tidak ada kaitan dengan mana-mana agama selain daripada Islam, tetapi hanya satu penghormatan kerana dia juga seorang manusia yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi, dan Allah mengambil balik nyawanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Garis panduan dia, apabila kita nak menziarahi, apabila kita nak menghormati, maka yang pertama, ni garis panduan bagi orang yang nak menziarahi kubur non-Muslim ataupun menziarahi jenazah non-Muslim ataupun jenazah lalu di hadapannya. Yang pertama, kita boleh ucapkan takziah, memberi nasihat, memberi sokongan kepada keluarga si mati. Itu nombor satu. Ni panduan ni penting ni, sebab kita ni duduk dalam suasana masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang kaum. Jadi kita kena tahu kan, kadang-kadang orang ialah sebelah rumah kita, jiran kita, keluarga dia meninggal, sampai kita tak nak bercakap langsung. Kita takut, nanti tergugat iman kita, tercabut akidah kita. Tak, ini diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kalau Nabi boleh bangun, Nabi berikan penghormatan, kenapa kita tak nak? Sedangkan sebelah jiran kita tu yang mungkin bermesra dengan kita, yang mungkin bertukar, berikan kepada kita bantuan dan sebagainya, kenapa kita tidak menghormati jiwa yang pernah dihidupkan oleh Allah? Tapi masalahnya kita tak tahu panduan. Jadi hari ini insya-Allah Dr. HD nak bagi panduan mengikut seperti mana yang disebutkan oleh JAKIM. Maka yang pertama, dibenarkan untuk kita ucapkan takziah. Ucapkan takziah, beri nasihat ataupun sokongan buat keluarga si mati, nombor satu. Nombor dua, dibolehkan untuk kita beri sumbangan kewangan. Sumbangan kewangan ni bererti kita bagi kepada keluarga si mati untuk bantuan ihsan. Contohnya tak apalah, kan adat kita, kebiasaan kita, kadang-kadang si mati kita bagi duit. Tetapi kita tak dibenarkan. Yang ni kena faham, tak dibenarkan kita pergi beli barang-barang agama mereka. Contoh, ada satu agama yang nak beli satu barang untuk mungkin nak menguruskan jenazah, kita tolong beli. Itu tak boleh. Kita beri secara umum saja. Kita bagi duit mungkin untuk dia makan, untuk ahli keluarga dia, untuk digunakan kalau suami dia meninggal, untuk kelangsungan kehidupan, itu dibenarkan.
Kalau pergi beli khusus barang ibadah agama lain tak dibenarkan. Kan beza ada tu kan, beza. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak boleh melibatkan diri dalam upacara keagamaan. Maknanya, apa saja bentuk upacara keagamaan, kita tak boleh melibatkan diri. Tak boleh libatkan diri. Tapi hadir boleh. Kita tak buat apa, kita hadir tengok. Tu boleh. Kata ulama, dibenarkan. Cuma yang tak boleh, kita yang tolong pergi. Tolong angkat lagi. Tolong angkat. Tolong buat benda-benda ritual agama mereka. Tak dibenarkan. Nampak? Kelvin kena faham. Ini Islam punya stand. Bagaimana Islam menghormati, Islam membenarkan, tetapi di sana ada batasan-batasan yang perlu dijaga supaya keharmonian itu terus berlaku. Jadi yang ketiga, Islam tidak membenarkan kita melibat diri dalam upacara agama. Benda-benda agama tak boleh, tak dibenarkan. Maka itu kita kena faham dan kita kena tengok. Yang nombor 4, Islam juga tidak membenarkan untuk kita mengagungkan si mati. Sebab dalam Islam sendiri kita pun tak dibenarkan mengagung si mati. Kerana dia merupakan hamba Allah. Kita tak boleh tunduk kepada gambar mereka. Sebab tu Nabi SAW, Nabi bangun dan Nabi tak tunduk. Kalau kita lihat, dalam Islam Kelvin, kami apabila si mati meninggal dunia, ada seorang jenazah Muslim, kami akan solatkan jenazah. Dan solat jenazah Kelvin, kita tak rukuk. Rukuk ni maksud kita tak tunduk dan kita tak sujud. Kita hanya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kelvin pun faham Islam macam mana. Jadi kami tidak akan rukuk dan sujud melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perasan kan, dalam solat jenazah kita tak rukuk, kita tak sujud. Jadi tak dibenarkan apabila kita datang menziarahi keluarga si mati, kita rukuk ataupun kita tundukkan kepala menghormati si mati. Tak dibenarkan. Tapi hadir boleh. Hadir boleh. Kita datang, tanda kita hadir, kita tengok, maknanya tanda kita memberi sokongan. Itu disebutkan oleh para alim ulama. Khususnya dalam mazhab Syafi'i, kejap lagi kita akan baca. Baik. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima. Yang kelima, kita tidak boleh mendoakan keselamatan akhirat kepada si mati. Ini ramai orang Islam terlepas pandang. Kadang-kadang dia terikut ada doa yang ni tenanglah di sana, kan? Tenang di sana. Kerana kita kena tahu ketenangan di sana adalah nilainya keimanan. Orang yang nak tenang, umat Islam sendiri. Kita hari ni kita mengaku kita Islam, kita mukmin, tapi nak tenang di sana, nak bahagia di sana supaya Allah selamatkan kita dunia akhirat, keimanan. Itu nilai dia. Sebab tu saya sebut nilai yang paling besar adalah nilai ketakwaan dan nilai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang Islam sendiri, biarlah nama dia Islam, biarlah dia pakai kopiah, biarlah dia pakai serban, tapi kalau sekiranya nilai iman, ketakwaan itu tidak ada dalam dirinya, ataupun kita sebut golongan munafik, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk keselamatan akhirat ini hanyalah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, kerana inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah, agama Islam. Cuma salah ataupun tidak kita memberi nasihat, beri sokongan, beri kata-kata yang baik, ucapkan takziah, tidak salah, boleh. Cuma bila kita sebut tenanglah engkau di sana, itu perkataan yang kata para ahli ulama tidak tepat dengan apa yang kita sebutkan. Kita hanya salam takziah daripada kami kepada keluarga si mati. Itu boleh. Ucapan takziah. Maksudnya kita pun dah tahu takziah ni, kita tahu kesedihan dia, kita berkongsi kesedihan, kita berkongsi kelukaan, kehilangan, kita berkongsi. Itu dibenarkan dalam Islam. Sebab tu 5 panduan ini kita kena tahu, kita kena pegang, supaya apabila berlakunya kematian, apabila berlakunya kehilangan kawan-kawan ataupun ahli keluarga kita yang mungkin dalam kalangan kita ada yang belum Islam, maka kita kena pergi ziarah, kita kena tahu apa yang telah diajarkan oleh Islam. Kerana itu kata para alim ulama, kan, Syafiq, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar, seperti mana kata yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dia kata tidak jadi masalah
boleh seorang Muslim untuk menziarahi non-Muslim semasa hidup. Kita nak ziarah kawan kita, waktu hidup boleh. Dan begitu juga selepas kematiannya. Dan bukan itu saja, menziarahi kubur-kubur mereka selepas mati. Tak apa, tak ada masalah. Kan? Kita nak pergi kubur. Kerana kita kena faham bahawa kubur ini bukan kita ziarah untuk mengagungkan, tidak. Tetapi ia adalah satu kenalan, satu ingatan dan satu peringatan kepada kita bahawa kita juga akan masuk ke dalam lubang kubur. Umat Islam bila ziarah, dia kena ingat bahawa dia juga akan masuk ke dalam lubang kubur, maka dia boleh pilih sama ada dia nak pilih untuk beriman kepada Allah ataupun sebaliknya. Sama ada dia nak bertakwa kepada Allah ataupun sebaliknya. Sama ada dia nak buat pahala di sisi Allah, nak buat melipat ganjaran, melipat gandakan ganjaran ataupun melipat gandakan dosa. Sama ada dia nak buat baik ataupun dia nak buat jahat, itu pilihan di tangan. Jadi pergi ke kubur, kita kena ingat bahawa kita juga suatu hari akan masuk ke dalam situ. Maka kata ulama, tidak menjadi masalah. Imam Nawawi sebut kita boleh ziarah selepas kematiannya, semasa hidupnya, kita boleh berbuat baik, kita boleh menyantuni mereka, kita boleh bawa mereka pergi ke hospital, kita boleh orang kata sediakan orang kata apa sahaja bantuan-bantuan kemanusiaan selagi mana dia tidak termasuk dalam bab agama mereka, maka Islam benarkan seluas-luasnya. Bahkan ia sebagai satu dakwah, mesej dakwah bahawa Islam ini adalah keamanan. Islam ini menghormati jiwa manusia. Islam ini membawa kepada satu kasih sayang. Sebab itu sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim, ini adalah merupakan panduan-panduan yang disebutkan oleh para alim ulama kepada mereka yang nak menziarahi, sama ada yang Muslim kepada non-Muslim ataupun non-Muslim nak ziarah orang Muslim. Boleh ataupun tidak? Boleh, tak ada salah. Kan? Kadang-kadang kita tanya, boleh ke nak datang, dia nak tengok, contoh kita tengah baca Yasin. Dekat rumah kita, dia nak datang. Tak apa, dia boleh masuk dan dia boleh mendengar ayat suci Al-Quran. Tak salah. Kan? Sebab dia nak baca mungkin susah betul lah Kelvin. Sebab itu adalah agama Islam. Tapi dia nak masuk, dia nak baca, tidak jadi masalah. Dan dia menghormati jenazah, tak ada masalah. Tidak ada masalah bagi orang yang non-Muslim untuk ziarah orang Muslim apabila berlaku kematian. Ataupun sebaliknya. Jadi, sama-sama kita toleransi, sama-sama kita akan menghormati antara satu sama lain. Dan mesej kepada umat Islam, inilah masanya untuk kita berdakwah kepada mereka-mereka untuk lebih mengenal Islam. Allah, indahnya Islam itu apabila orang kenal. Indahnya Islam itu apabila orang mengetahui. Jadi siapa yang nak bagi tahu? Takkanlah Syafiq saja dekat Radio Hakim. Takkanlah Dr. HD saja. Maka kitalah semuanya menjadi duta Islam. Bawa nama Islam, bawa nama orang kata bagaimana akhlak baginda Nabi. Maka insya-Allah kalau kita sekiranya kita bawa, orang akan nampak inilah kebaikan Islam yang dibawa. Islam tak pernah mengacau, Islam tidak pernah menzalimi, Islam tidak pernah menyakiti orang-orang yang berlainan daripada agama. Kerana agama ini di sisi Allah adalah agama Islam, maka kita usaha untuk menyebar luaskan seperti mana dakwah baginda Nabi SAW, dan insya-Allah hidayah itu adalah milik Allah yang mutlak. Masya-Allah Doktor, itu dia cukup dan juga lengkap apa yang kita dengarkan Doktor, menerusi rujukan hadisnya dan juga ayat suci Al-Quran yang terus memberikan panduan kepada kita. Dan kita harap supaya apa yang kita dengarkan ini juga menjawab soalan daripada saudara Kelvin kita kan Doktor, insya-Allah. Dan insya-Allah moga ini dapat kita erat-eratkan lagi, sebab kita dalam kehidupan ini, hidup kita penuh dengan berkasih sayang dan kita utamakan keharmonian, tambah lagi kita utamakan perpaduan yang kita jalinkan selama-lamanya, masya-Allah kan. Dan semoga apa yang kita harapkan ini adalah satu kelebihan kepada kita untuk sama-sama hargai antara satu sama lain dan menjaga batas-batas yang perlu kita berikan perhatian, insya-Allah. Lepas ni kita jangan risau kalau kata Uncle Lim, contoh nama Uncle Lim, Uncle Siva kan datang ziarah kita, tak ada masalah, asalkan kita menjaga batas-batasnya Doktor. Sampai dah kita di hujung pertemuan, masya-Allah sekejap Doktor. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi Doktor untuk pertemuan yang akan datang, insya-Allah Doktor. Mungkin
soalan-soalan yang melibatkan lebih banyak lagi kefahaman kepada kita. Moga baik-baik untuk doktor dan Allah pelihara doktor di sana, insyaAllah doktor. Okey, jumpa lagi. Baik-baik doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar yang like, komen, share tu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan teruskan untuk sebar-sebarkan dalam bicara kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan panduan dan memberikan kefahaman buat kita semua. Amin, insyaAllah. Dan banyak lagi perkongsian selepas ini. Teruskan setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aku tak sanggup tahan buat selamanya. Yeah, sebaiknya aku mempunyai rencana. Dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya. Dan aku sudah berubah. Yeah, semua ku terima. Bagaimana ku pula bagaimana cari ku ingin jalan sana. Semua ku beri
promosi 2023? Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih Peter. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah